Selamat malam, salam sejahtera. Baru-baru ini ada satu isu yang tular yang menjadi sangat panas di Malaysia apabila ada satu andaian mengatakan Malaysia bakal bankrupt seperti Sri Lanka. Kebankrapan Sri Lanka seringkali dikaitkan ada persamaan dengan Malaysia. Bermula daripada caranya. Menurut beberapa orang pemerhati politik, penganalisis politik, ataupun orang-orang yang sering kali mengambil berat dengan apa yang berlaku di Sri Lanka, termasuklah pemimpin-pemimpin daripada DAP seperti Lim Kit Siang, beliau seringkali memberikan satu gambaran bahawa Malaysia dan Sri Lanka mempunyai persamaan. Kolapsnya ekonomi Sri Lanka mempunyai persamaan jalan cerita step by stepnya sama dengan Malaysia. Namun apa jawapan Najib? Malaysia akan bankrupt seperti Sri Lanka? Ini jawapan Najib yang paling kita kata hot, paling mengejutkan, paling mendebarkan, dan semua orang nak tahu. Apa yang dijawab Najib? Ini jawapan Najib. Datuk Seri Najib Tun Razak hairan dengan gelagat pemimpin Pakatan Harapan yang tidak penat mengelirukan rakyat apabila meramalkan Malaysia akan bankrupt selepas Sri Lanka. Dalam hantaran terbaru di laman Facebook Najib, Najib menyenaraikan perbezaan Malaysia dan Sri Lanka dari pelbagai sudut sebagai bukti keadaan di kedua-dua negara adalah berbeza, bukan seperti yang dimomokkan pemimpin PH. Katanya, masalah Sri Lanka ialah kekurangan rizab mata wang asing forex untuk membeli barang import dan membayar hutang mata wang asing. Beliau berkata, rizab mata wang asing Sri Lanka juga semakin berkurang sebab negara itu telah bertahun-tahun mencatatkan defisit perdagangan antarabangsa, yaitu nilai import lebih tinggi berbanding nilai ekspor. Negara Sri Lanka yang merupakan net importer bahan api sedang menghadapi masalah besar mengimport bahan api untuk petrol dan untuk menjana kuasa elektrik setelah harga minyak dan gas dunia telah melambung tinggi, kata Najib lagi. Menurut Najib, keadaan di Sri Lanka sana adalah jauh berbeza dengan Malaysia, di mana hutang Sri Lanka dalam mata wang asing sebanyak $51 bilion dengan rizab asing cuma $2.4 bilion. Sedangkan katanya hutang Malaysia dalam mata wang asing sebanyak $6 billion, tetapi rizab asing kita adalah $116 billion, kata Najib lagi. Sri Lanka juga menurut Najib yang juga bekas Menteri Keuangan telah mencatat defisit perdagangan antarabangsa tiap-tiap tahun sejak lebih 10 tahun lalu. Malaysia pula telah mencatat kelebihan surplus bagi perdagangan antarabangsa dengan konsisten sejak lebih 25 tahun dahulu, kata Najib lagi. Najib turut menarik perhatian bahawa Sri Lanka adalah negara pengimport bahan api dan harga dunia yang tinggi merupakan beban besar padanya. Malaysia pula menurut Najib adalah negara pengekspor bahan api dan harga minyak dan gas dunia yang tinggi merupakan manfaat besar bagi negara. Jadi, bagaimana pula Malaysia akan bankrupt seperti Sri Lanka? Soal Najib lagi. Tetapi geng PH tidak kisah, tetapi akan menggunakan kesempatan ini untuk menipu, menakutkan dan menghasut rakyat, kata Najib lagi. Beliau turut merujuk laporan media tentang perkembangan terkini di Sri Lanka, di mana ketika ini rakyat negara itu perlu beratur hampir seminggu untuk membeli petrol. Ramai orang menggelar Najib pada hari ini Perdana Menteri Facebook. Mengapa ramai orang menggelar Najib sebagai Perdana Menteri Facebook?
Kerana idea-idea Najib di Facebook lebih hebat daripada idenya semasa menjadi Perdana Menteri. Banyak idea yang dia lontarkan dalam Facebook tak pernah dia buat waktu dia Perdana Menteri. Bukan semualah, tapi banyak. Itu sebab ramai orang bertanya dan hairan, kenapa selepas Najib sudah bukan jadi Perdana Menteri, barulah hal-hal yang luar biasa, yang hebat, kelihatan gah ini, tiba-tiba boleh difikirkan pula oleh Najib. Sehingga ada ramai orang berfikir, yang menulis dalam admin Facebook Najib itu bukan Najib, tetapi sekumpulan pemikir-pemikir cyber trooper Najib yang dilatih, yang dibayar, kata segelintir daripada pemerhati pengikut-pengikut yang mengikuti perkembangan Najib. Aku pun tak pasti benar atau tidak. Aku tak pasti. Tapi itulah kata orang. Kenapa Najib hebat di Facebook? Dan banyak ide-idenya banyak di Facebook. Tapi waktu dia jadi Perdana Menteri, tak pula kelihatan kata mereka. Dan aku ikuti apa yang berlaku dengan Najib dalam Facebooknya. Waktu Najib jadi Perdana Menteri, Facebook Najib taklah sehebat sekarang. Mungkin adminnya sudah berubah. Penulis hebatnya sudah baru. Mungkin. Apabila merujuk perkara ini, Najib mengatakan PH menipu, menakutkan dan menghasut rakyat. Apa yang selalu Rafizi Ramli katakan, beliau mengatakan bahawa banyak perkara yang sebenarnya Najib sedang kelirukan rakyat juga. Jadi sekarang ini nak percaya siapa? Nak percaya Najib atau nak percaya apa yang Rafizi Ramli katakan? Aku tak pastilah siapa yang menipu sebenarnya, siapa yang ditipu sebenarnya. Kerana dalam isu semalam dan hari ini, apabila Najib mengikrarkan pendapatannya atau asetnya kepada mahkamah, beliau mengatakan beliau hanya ada 4 juta aset. Tapi ada komen di dalam channel saya, dalam konten itu, mereka kata, sejak Najib menipu tentang isu 1MDB, mereka tidak mau percaya Najib lagi. Kerana kalau kamu masih ingat, Najib pernah berkata, sewaktu pendedahan awal kes 1MDB, menurut penulis atau komen yang diberikan dalam konten saya, beliau kata, asalnya Najib kata dia tak pernah kenal, tak pernah jumpa dengan Jolo. Tapi akhirnya, Najib mengaku pernah jumpa Jolo. Dan akhirnya berubah pula, Najib menyalahkan Jolo dan beliau mengatakan beliau ditipu oleh Jolo dan beliau dikelirukan oleh Jolo pula. Jadi bermaksud Najib seakan-akan sudah menipu pun. Jadi ialah apa yang dikatakan Najib, Malaysia tidak akan bankrupt seperti Sri Lanka. Terpulanglah pada anda, percaya atau tidak. Lebuh raya Malaysia pula sesak dengan trafik ketika pulang beraya, kata Najib. Antara pemimpin PH yang kerap menyamakan keadaan di Malaysia adalah veteran DAP, Lim Kit Siang yang merupakan ahli Parlimen Iskandar Puteri. Malaysia akan bankrupt seperti Sri Lanka? Ini jawapan Najib. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.